Kita ingin katakan pada malam ini, perang ni tak ada orang suka. Dalam Quran disebutkan tak ada orang suka perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Ta'ala sebut, kamu diwajibkan berperang menentang pencerobohan, walhal perang itu satu yang kamu benci. Allah Ta'ala sebut, aku tahu manusia tak suka perang sebab perang menyebabkan kita kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan nyawa orang-orang yang kita sayangi. Tak ada orang suka perang. Tetapi apa Tuhan sebut di hujung? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali peperangan yang kamu benci itu ada kebaikannya untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi benda yang kamu terlalu suka padahal dianya tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kamu tak tahu gapo satu, kata Allah Ta'ala. Ini surah Al-Baqarah ayat 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Ahmad Shah Tok Sira, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapatlah kita saling bertatap muka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada hari Sabtu yang lepas 7 hari bulan Oktober tahun 2023, kumpulan Hamas di Gaza telah melancarkan satu serangan yang dinamakan sebagai Operation Al-Aqsa Storm, ataupun dalam bahasa Arab Amaliyat Taufan Al-Aqsa, ataupun Operasi Taufan Al-Aqsa, yang ditujukan kepada penempatan Israel. Serangan ini telah memberi kejutan yang sangat besar kepada penduduk di Israel, sehingga kan media antarabangsa pun menggunakan istilah unprecedented. Unprecedented ni maknanya never done ataupun never known before. Begitu mengejut sekali. Bagi kita di negeri Pahang, hari semalam 9 hari bulan Oktober, pihak kerajaan negeri telah mengeluarkan kenyataan rasmi menzahirkan solidariti kita bersama dengan saudara-saudara kita di Palestin. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri telah melahirkan rasa sedih dan kecewa terhadap konflik yang baru ini yang telah menyebabkan kurang lebih 1000 nyawa menjadi korban. Begitu juga di peringkat persekutuan, kita melihat semua ahli parlimen walau dari pelbagai latar belakang parti menyatakan juga solidaritinya dengan rakan-rakan saudara-saudara kita dari Palestin. Kalau kita lihat ucapan dari pelbagai blok, sama ada dari Parlimen Drama Kota, Ledang, Muar, Macang, Kinabatangan, Ipoh Timur, Pendang, Sik, Alostar, Kanga, Jelutong, Air Hitam, dan banyak lagi, Pasir Mas, Pasir Putih.
semuanya memberikan solidariti mereka dengan Palestin. Dan Parlimen juga menerusi Kementerian Luar telah menubuhkan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin, dan kerajaan telah menyalurkan bantuan serta-merta sebanyak RM1 juta. Begitu juga ke bawah duli Tuanku Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga dalam kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Datuk Pengula Bijaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Zahari, menzahirkan juga sokongan dan solidariti bersama Palestin. Dan dalam masa yang sama, Tuanku menitahkan supaya masjid dan surau mengadakan sembahyang hajat, doa selamat, mohon kepada Allah dipermudahkan segala urusan di Palestin. Tuan-tuan sekalian, isu Palestin ini bagi kita orang Islam khususnya, dia sangat istimewa di hati kita. Walaupun kita bukan orang Palestin, tapi Palestin ini isu yang sangat dekat dengan kita. Pertama, Palestin ni kerana dia adalah tanah suci. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut suratul Ma'idah ayat 21, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, dan telah bersabda Nabi Musa, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci ini. Disebutkan Palestin sebagai tanah suci yang diperintahkan, kataballahu lakum, yang diperintahkan untuk kamu masuk ke dalam tanah suci ini. Surah Al-Ma'idah ayat 21. Selain itu, bumi Palestin ini juga adalah tanah yang sangat diberkati. Kita tahu dalam cerita Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala sendiri menyebut perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, barakna haulahu. Kawasan itu penuh keberkatan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat 81, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha, dan kami mudahkan Nabi Sulaiman angin kencang tiupannya, bertiup mengikut kehendaknya ke negeri-negeri yang kami limpahkan berkat padanya. Inilah bumi Palestin. Begitu juga kita diajar bahawa Palestin ini adalah buminya para anbiya, bumi tempat perjuangan nabi-nabi. Dalam Al-Quran menerangkan sebahagian besar nabi-nabi, iaitu hampir 50 orang, dilahir, dibesar dan disemadikan di bumi Palestin. Antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan seorang lagi yang kurang popular, Nabi Ushia ataupun Joshua. Kesemua mereka ini hidup dan tinggal di sepanjang tanah Palestin ini. Hatta junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjejakkan kakinya ke bumi bertuah ini. Kita tahu Nabi menjejakkan kaki kerana peristiwa Isra wal Mi'raj. Bermulanya Mi'raj Nabi naik ke langit, dan disitulah Nabi dikumpulkan bersama para anbiya, dan Nabi kita menjadi imam ketika itu. Dan yang pastinya Palestin ini dekat di hati kita kerana disitulah Masjid Al-Aqsa. Dan bagi kita orang Islam, Masjid Aqsa ni sentimental kerana ia adalah kiblat kita yang pertama. Sentimental tu ada. Yang kedua, dia duduk ranking ketiga masjid terbaik dalam Islam. Disunatkan musafir ke buminya, dan pahala semayang di Masjid Al-Aqsa sama seperti kita semayang 500 kali solat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak diberatkan kamu untuk keluar musafir kecuali usahakan ketiga buah masjid. Masjidil Haram, masjid ini kata Nabi, iaitu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu fadilatnya besar. As-salatu fil Masjidil Haram bimi'ata alaf salah. Semayang di Masjidil Haram bersamaan pahala 100,000 kali.
wassalatu fi masjidi bi alf salati, semayang di masjidku ini, Masjid Nabawi, menyamai 1000 kali semayang. Wassalatu fi baitul maqdis bi 500 salatin, dan kamu semayang di Masjid Al-Aqsa pahalanya bersama 500 kali. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Darda. Apatah lagi, isu Palestin ni adalah isu kemanusiaan, isu orang dizalimi. Maka bagi kita sebagai manusia, isunya dekat dengan kita. Setakat ni tuan-tuan, kita isu Palestin ni campur apa yang sedang berlaku. Setakat ini data daripada OCHA ni United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, dia kumpul data berapa kematian, berapa yang cedera, cacat dan sebagainya. 21,500 orang yang dah terlibat di dalam kancah isu Palestin dan juga Israel ini. Cuma ini yang istimewanya, konflik terbaru yang berlaku di Gaza ini lain dari lain. Tidak seperti yang biasa kita tengok dalam berita. Kenapa dia lain? Selama ini, iaitu sejak bermulanya perang yang berdepanlah antara Israel dengan Gaza bermula tahun 2008, Gaza kebanyakan masanya berada pada posisi defensif. Dia banyak mempertahankan diserang oleh Israel. Skripnya standard lah, Israel lancar serangan udara, Gaza bedil balik, bergaduh, mati. Mesir datang jadi pendamai. Orang Malaysia macam biasa, boykot McDonald, boykot Starbucks sekejap. Esok okey, minum balik. Cari serban mana simpan dalam almari, jadi mujahidin sekejap. Senyap balik. Serang lagi, Gaza lawan, mati datang. Dan begitulah lumrah untuk 15 tahun yang lepas. Ulang skrip yang sama. Tapi kali ini Hamas yang melancarkan ofensif sehingga berjaya menembusi kawasan di bawah kawalan Israel. Kita tengok di kalangan orang Islam sendiri yang cinta damai, yang tidak suka dengan tindakan Hamas ini. Mereka kata tak payahlah perang, peace, no war, tak payah bergaduh, nanti serang balas, anak-anak kita meninggal dan macam-macam lagi. Kita ingin katakan pada malam ini, perang ni tak ada orang suka. Dalam Quran disebutkan tak ada orang suka perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Ta'ala sebut, kamu diwajibkan berperang menentang pencerobohan, walhal perang itu satu yang kamu benci. Allah Ta'ala sebut, aku tahu manusia tak suka perang sebab perang menyebabkan kita kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan nyawa orang-orang yang kita sayangi. Tak ada orang suka perang. Tetapi apa Tuhan sebut di hujung? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali peperangan yang kamu benci itu ada kebaikannya untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi benda yang kamu terlalu suka padahal dianya tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kamu tak tahu gapo satu, kata Allah Ta'ala. Ini surah Al-Baqarah ayat 216. Tak ada orang suka. Kita boleh dengarlah ucapan ataupun pandangan yang ni perang ni kita dah lah payah ni. Tapi itulah Allah Ta'ala pun sebut memang kamu benci, tetapi boleh jadi benda yang kamu tak suka itulah ada kebaikannya untuk kamu. Kalau kita balik semula kepada serangan Hamas ini, ramai anggota keselamatan di pihak Israel telah pun ditahan sebagai tebusan. Dan jumlah korban Israel yang kini kita ada dengar ada angka mencecah sampai 900 orang. Jumlah ni tuan-tuan adalah tertinggi sejak daripada perang Yom Kippur tahun 1973. Susulan daripada itu, Kabinet Israel telah meluluskan perisytiharan perang
ataupun declaration of war. Perang bermaksud semua rakyat Israel akan dikerah, dimobilize, tak seperti operasi-operasi terhadap Gaza sebelum ini yang hanya melibatkan sebahagian anggota tentera saja. Dulu tentera lawan orang Palestin. Sekarang ini semua rakyat dikerahkan. Sebab di Israel mereka ada sistem yang dipanggil sebagai kerahan tenaga. Kerahan tenaga. Macam kita di Malaysia pun, kita tak ada kerahan tenaga. Akta National Service tu ada, tapi sekali je pernah digunakan. Ni mungkin anak-anak muda tak tahu. Kita di Malaysia ada dipanggil Hanruh. Hanruh ni pertahanan menyeluruh, ad-difa' kulli. Kalau di Indonesia dipanggil Sishanta, sistem pertahanan semesta. Di Singapura, Filipina dipanggil Total Defence. Kita di Malaysia ada Akta National Service 1952, kerahan tenaga. Kita pernah sekali guna masa konfrontasi tahun 1963 sampai 1966. Dan dari segi kerahan ini, orang muda akan dilibatkan. Sebab strategi kita ad-difa'ul amami, pertahanan hadapan, dan juga ta'wiqul aduwi, deterrence atau pencegah rintang. Baik itu kalau kita perhatikan, sistem tu dah wujud di negara kita. Sebagai contoh, pasukan simpanan sukarela angkatan tentera, macam contohnya Regimen Askar Wataniah Tentera Darat RAW, ataupun PSTLDM, ataupun PSSTUDM. Yang 505 di Kuantan ni 505, di ikut negeri lah. Kalau Terengganu 512. Saya menyeru kepada tuan-tuan yang sayang pada tanah air, berdaftarlah menjadi tentera Wataniah. Kita Dr. Sira ni dekat sangat dengan Taman Gelora. Daftar seminggu sekali, ujung minggu pergi belajar pegang senapang dan sebagainya. Ada allowance. Ini untuk orang yang cinta kepada tanah air. Kalau anak-anak muda di universiti ada ROTU. ROTU ni Reserve Officer Training Unit, atau Melayu panggil PALAPES, Pasukan Latihan Pegawai Simpanan. Kita ada pengkhidmat sukarela, tahanan awam misalnya, juga boleh dimobiliskan. Rela misalnya, kita ada 1.1 juta anggota, 30% umur bawah 30. Jadi sistem tu kita pakai. Balik kepada yang Israel tadi, Kabinet Israel luluskan Declaration of War. Dan ini merupakan pengisytiharan pertama oleh Israel sejak tamatnya perang Yom Kippur. Yom Kippur ni perang keempat dan terakhir antara Israel lawan Liga Arab, Mesir, Syria, Jordan, Arab Saudi. Dia 4 kali lawan. Pertama dia perang tahun 48 sampai tahun 1949. Penghujungnya gencatan senjata. Perang kedua berlaku tahun 1956. Israel surrender ketika itu. Perang ketiga tahun 1967. Yang ini Israel menang. Perang keempat berlaku tahun 1973. Yang ini gencatan senjata. Secara kebetulan 6 Oktober yang lepas, sehari sebelum serangan, adalah ulang tahun ke-50 permulaan perang Yom Kippur. Yom Kippur ni dia sangat signifikan lah bagi tuan-tuan yang pernah dengar. Yom Kippur ini dia panggil, istilah kita dalam militeri, perang Badar moden. Perang Badar moden 1973. Perang Yom Kippur ini atau perang Ramadan ataupun perang Oktober, dia berlaku ketika Israel melawan gabungan negara-negara Arab. Yang masa itu negara Arab dipimpin oleh Mesir dengan Syria. Perang ni berlangsung selama 2 minggu 5 hari. Start daripada 6 hari bulan sampai 25 Oktober 1973. Dan perang Yom Kippur ini merupakan sebahagian daripada konflik Arab Israel yang merangkumi banyak pertempuran dan peperangan yang dah berwujud sejak 1948. Sebab itu ada yang memberikan istilah isu di Gaza sekarang sebagai perang Arab Israel kelima. Diistilahkan sekarang. Di Arab dengan Israel ni dia selalu bergaduh, tapi ini yang agak besar. Cuma kalau kita kaji sejarah, itu memang kekuatan duduk pada orang Arab.
Kedudukan pertahanan Israel yang telah bertahun diperkukuhkan hancur dalam sekelip mata. Orang Arab ni dia tak boleh bersatu. Dia kalau bersatu dia kuat. Tanpa amaran, 222 buah pesawat MiG dan Sukhoi milik Mesir terbang ke udara. Pos pengawal, ketumbukan pemukaan ke udara, pangkalan udara, depo simpanan, semuanya diratah dengan letupan dan kebakaran. Ketika terjadi itu, masa itu dipanggilkan operasi perang Badar ini. Dia berlaku masa itu Yahudi dia sambut Yom Kippur. Yom Kippur ini maknanya hari penebusan dosa, the day of atonement. Dia Yom Kippur ini dia jatuh pada 10 Tishri tiap-tiap tahun dan mereka akan puasa 25 jam. Tentera Arab di terusan Suez, 500 tentera Israel masa itu sedang berkawal, diserang oleh tentera Mesir 80,000 orang. Dan peperangan ini dia berjaya sebab dibantu oleh banyak negara. Macam yang masa dulu yang membantu Arab Saudi, Algeria, Jordan, Iraq, Libya, Kuwait, Tunisia, Maghribi, Sudan, dan ada satu Cuba. Cuba pun bantu ketika itu. Cuma berbeza dengan apa yang berlaku sehari dua ni, kita melihat ada sedikit perbezaan dengan Yom Kippur dulu, sebab kita melihat bantuan kepada kerajaan ataupun Palestin itu agak susah sedikit. Apa sebab? Kalau kita lihat isu-isu yang berlaku sekarang ini, selepas daripada Yom Kippur, Israel dan Liga Arab mereka dah penat untuk berperang. Dia dah tak larat. Negara-negara Arab banyak ambil pendekatan menyelesaikan masalah Palestin secara aman. Malah Mesir dan juga Jordan ambil pendirian buat hubungan diplomatik pula dengan Israel. Semasa kepimpinan Yasir Arafat, pengasas Fatah, Palestin isytiharkan kemerdekaan tahun 1988 dan mula berunding dengan Israel. Hasilnya berlaku perjanjian Oslo tahun 1993 mewujudkan, ini cadangan dia orang lah, two state solution. Mana sebuah negara ada dua negara, di mana Palestin dijanjikan kedaulatan ke atas tebing barat dan juga Gaza. Jadi sebagai balasan, Palestin perlu iktiraf hak Israel untuk menjadi sebuah negara. Walau bagaimanapun, selepas hampir 10 tahun, two state solution ini tak nampak pun solusinya. Pertama, kita melihat Baitul Maqdis Timur ataupun East Jerusalem, tempat letak Masjidil Aqsa, masih dikuasai oleh Israel. Yang kedua, warga Israel masih tak nak keluar daripada penempatan haram di tebing barat dan juga Gaza. Jadi kekecewaan dan kemarahan rakyat Palestin ini telah membawa kepada intifadah yang kedua, bermula 2000 sampai 2005 dan hasilkan kemenangan Hamas dalam pilihan raya Palestin tahun 2006. Jadi Gaza masa itu diletakkan di bawah pentadbiran Hamas, manakala tebing barat di bawah pentadbiran Fatah. Bila Hamas menang, Israel kurang gembira. Apa sebab? Pertama, Hamas agak kerah dalam melawan dengan Israel. Sebab yang kedua, Hamas ini dia hubungan baik dengan Iran, iaitu kumpulan Hizbullah di Lebanon, yang merupakan musuh ketat kepada Israel. Sebab itu Israel dia cuba sedaya upaya pulaukan Gaza dan nak pastikan Gaza hidup dalam sengsara. Apabila Gaza lawan balik, Israel akan lakukan serangan udara, serangan darat, macam-macam. Sebagai contoh, serangan darat terakhir dan terbesar dipanggil Operation Protective Edge yang berlaku pada tahun 2014, mengorbankan 2,000 nyawa rakyat Palestin ketika itu. Tapi seperti biasa, Israel ni dia boleh buat kontrol naratif, dia boleh kawal cerita, dia lebih pandai main media dan juga perang saraf. Komuniti antarabangsa akan label macam-macam kepada Hamas, label macam-macam kepada Gaza, kepada Palestin.
Masyarakat dunia akan bersimpati dengan Israel dan mengatakan, oh ini their right to self defense, mereka nak hak untuk mempertahankan diri. Ini semua naratif yang dimain oleh Israel. Cuma sekarang negara-negara Arab kita melihat berada dalam dilema. Apa sebab? Dilemanya kerana secara prinsip sebagai orang Islam mereka wajib sokong perjuangan Palestin. Tapi pada masa yang sama negara-negara Arab bimbang dengan Iran. Iran sekarang ni makin ngepok, makin berjaya. Jadi keadaan ini diambil peluang oleh Israel buat dasar pecah dan perintah. Strategi Netanyahu sejak tahun 2009, dia wujudkan pakatan dengan Arab lawan Iran. Tujuan dia baik dengan Arab, nak lawan Iran sekaligus nak melemahkan Hamas. Antara strategi yang mereka jalankan, dia buat perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab. Ada beberapa negara Arab buat perjanjian, UAE, Bahrain, Maghribi, Sudan. Ini semua dinamakan Abraham Accord tahun 2020. Ini dah dalam perancangan dia. Ini langkah pertama mewujudkan pakatan Arab dengan Israel. Cuma bagi Arab Saudi, walaupun Arab Saudi dia tunjuk kecenderungan untuk bekerjasama dengan Israel sebab nak lawan Iran, tetapi Saudi sangat berhati-hati dalam soal normalisasi hubungan diplomatik rasmi sebab dia nak jaga kedudukan dia sebagai penjaga kota suci Mekah dan juga Madinah. Dan lepas itu kita lihat kebelakangan ni hubungan antara Israel dengan Arab memang makin mesra. Dia orang dah makin mesra. Contoh masa persidangan G20 baru-baru ini, Amerika dia telah umumkan rancangan untuk bina jaringan pengangkutan yang dinamakan India Middle East Europe Corridor, IMEC. Jaringan yang akan hubungkan antara India, Arab Saudi, Israel dan terus ke Eropah sebab mereka nak imbang jaringan Belt and Road China. Amerika dia nak berlawan dengan China, dia buat satu belt jaringan antara India, Middle East, Europe Corridor, IMEC. Masa perhimpunan PBB di New York baru ni, UNGA baru-baru ini, Netanyahu dia beri ucapan. Dalam ucapan dia yakin, dia menyebut bahawa Israel dah bersedia untuk menjalin hubungan dengan Arab Saudi bagi mewujudkan New Middle East. Itu dalam ucapan dia. Tapi dalam New Middle East dia itu, Palestin langsung tidak wujud dalam peta New Middle East. Seolah-olah Palestin itu tak ada, tak dilibatkan. Jadi tuan-tuan, bila berlaku operasi Hamas kali ini, dia telah menjadi game changer kepada semua yang telah dirancang ini. Krisis kemanusiaan ini memaksa Arab Saudi dan negara-negara Arab yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, mereka pun akhir bersolidariti dengan Gaza. Malah sekiranya tindakan Israel terlalu melampau, tidak mustahil negara Arab akan campur tangan secara langsung. Jika keadaan ini berlaku, tidak ditolak kemungkinan bahawa akan berlaku chain reaction yang akan mencetuskan konflik yang lebih besar. Presiden US Biden dia memang takut sekiranya dia gagal mempertahankan Israel, kredibiliti dia akan jatuh dan menjejaskan peluangnya untuk pemilihan presiden tahun depan yang dia akan lawan semula dengan Donald Trump. Donald Trump ni memang terpaling Israel dalam banyak-banyak presiden Amerika. Dia akan rugi di situ. Dan kalau Amerika overreact, Iran dan sekutunya Rusia pun akan bertindak. Sebab itulah kita melihat geopolitik peristiwa ini, perkembangan dalam beberapa hari dan akan mendatang ini akan menjadi penentu kepada keamanan serantau, kepada keamanan dunia. Apa yang pasti, selagi keamanan tidak wujud di Palestin, selagi itu dunia tidak akan menyaksikan keamanan yang sebenar. Timbul persoalan, ada orang tanya, kita ni derma sudah, berdoa sudah,
kunut nazilah sudah, demonstrasi sudah, berarak ke kedutaan Amerika sudah, nak buat benda lagi. Boykot Starbucks sudah, boykot McDonald sudah, benda lagi ndak. Ada orang dia pencinta damai, dia tak suka tindakan serangan dan sebagainya lagi. Dia kata sudahlah kelahinya, sudahlah berperangnya, kita berbaik-baik pula. Kita ingin terangkan malam ini dalam konteks di Palestin, letupan peluru dan berdilan meriam itulah satu-satunya bahasa dan jawapan yang dapat dimengertikan oleh binatang buas Zionis Israel itu. Dia tak faham bahasa. Yang dia faham bom, peluru, berdilan meriam, baru dia faham. Kita bercakap, dia tak faham. Sebab itu jihad dan daya juang adalah syarat untuk survival umat ini. Dan selagi masih ada daya juang serta sanggup berjuang, maka selama itulah kita masih ada harapan untuk survive sebagai umat yang ada kehormatan. Hanya umat yang sanggup rela berjuang saja yang layak dan mampu hidup sebagai umat terhormat. Jadi kadang-kadang ini adalah cara yang terbaik dalam konteks nak memberi sedikit pengajaran kepada orang-orang di sana. Bukan kita menyokong keganasan, tidak. Tapi kadang-kadang itu cara yang terbaik. Yang kedua, kalau kita lihat barisan para peguam di Turki, Tunisia, Algeria, Maghribi, Libya, mereka sekarang ni sedang berkumpul mengadakan satu rundingan nak menguruskan supaya memperjuangkan Israel diheret ke mahkamah jenayah antarabangsa. Maka kalau ada peguam-peguam kita di sini, join sekali. Perjuangkan supaya heret dia ke mahkamah jenayah antarabangsa dan didakwa. Tak payahlah sibuk nak menyaman majlis agama lah, nak semakan kehakiman mahkamah syariah. Tak ada kerja, berlawan dengan Israel lagi bagus. Lebih besar faedahnya. Yang ketiga, golongan-golongan seniman di negara kita boleh mencontohi saudara-saudara kita golongan seni di Morocco, di Maghribi, yang melakukan tempoh berkabung sepanjang perintahan ini. Mereka pamerkan kemarahan mereka menerusi ruang seni, lagu, lukisan dan macam-macam. Jadi kalau ada artis yang mendengar syarahan kita ini, mana orang nak buat konsert melompat-lompat tu, dululah, sabar dulu, saudara awak kena berdiri tu, jangan selok sangat, pok ye benda-benda, dulu lah, bukan tak bagi, dulu, relax dulu. Kok ye nak menyanyi pun nyanyi lagu semangat. Kita berkongsi rasa dengan saudara kita, bukan tak bagi konsert dah, agak-agak lah, orang tengah susah. Kemudian yang keempat, sekarang ni ramai kita memiliki media sosial. Kita tak nafikan, kita di Malaysia ni media sosial tinggi. Akaun Facebook di Malaysia ni ada 23.300.000 akaun. Memang banyak. Orang lelaki saja di Malaysia ada 12.600.000 akaun orang lelaki, ada 10.700.000 akaun orang perempuan. Tapi semua orang tak berani nak menceritakan perkara berkaitan dengan Palestin ini sebab takut kena censorship, kena ban dan macam-macam lagi. Eja berkaitan Israel takut, punyalah takutnya kita. Eja Israel pun berlapik-lapik. Eja Yahudi pun ada bintang bulan, takut kita. Baru tahu takut nak berjuang. Ngeja Yahudi pun takut. Gaza tu eja lah, konang-konang takut. Tapi tak apa, di alam cyber ada 5 bilion tapak web. 70 juta daripada adalah blog, dan kita di negara yang ada 500,000 bloggers. Blog dia tak kacau, sila gunakan, buat ikon khas dalam blog, pamerkan berita artikel dari penulis-penulis barat yang simpati dengan isu Palestin. InsyaAllah ini sebahagian daripada sumbangan kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Sebenarnya banyak nak diceritakan, tetapi masa kita tak begitu mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf juga sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis ini diberkati ilahi hendaknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestin, khususnya di Gaza. Kabulkanlah segala doa mereka, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.